Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita menelaah kitab yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, iaitu yang bertajuk yang bernama Fiqhus Sirah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sampai pada muka surat yang ke 483. Muka surat 483. Tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya sukar kita ingatkan semula tujuan kita belajar sirah ini bukanlah kita nak berhibur dengan cerita-cerita perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, kehebatan dia, susah payah dia, lepas tu kita menangis pula rindu Rasulullah. Nabi tak agak itu pun. Nabi tidak mengharap kita berhibur dengan sirahnya. Nabi tidak mengharapkan kita tu semata-mata menangis rindu pada dia. Tapi Nabi yang diharapkan ialah kita membawa risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam harapkan. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam harapkan. Dan tujuan tuan-tuan kita sama-sama menelaah sirah ini ialah supaya kita dapat merasakan bahawa di sana ada satu contoh yang hidup dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya tuan-tuan, bahawa sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ini dia bukan macam kitab sirah yang biasa. Beliau telah cuba untuk mengolah sirah ini supaya paling kurang dapat kita sematkan dalam hati sanubari kita untuk kita jelmakan. Itu dia punya tujuan dia, supaya perkara-perkara penting dalam sirah itu dapat kita sematkan dalam sanubari kita. Dan yang keempatnya tuan-tuan, bahawa sirah ni perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, dia punya kaedah senang je. Kalau pengajaran tu besar, maka pengorbanan dia besar. Dan tu je, sepeh je. Kalau pengajaran tu besar, kalau pengajaran tu sangat penting, maka pengorbanan itu dahsyat, besar. Terutama yang berlaku dalam peperangan Uhud ini. Terutama yang berlaku dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada muka surat 483. Kita dah bincang dahulu bahawa dalam peperangan Uhud ini banyak perkara-perkara yang Allah ajar. Ada di sana perkara unsur akidah, ada di sana unsur tasawuf, ada dibincangkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab ini. Yang kita berhenti sebelum ini bahawa dalam peperangan Uhud, Allah Subhanahu wa taala hendak mengajar pada kita satu perkara yang penting yang banyak dilupai oleh kebanyakan manusia, iaitu sunan min sunanid din wal hayah, iaitu ketentuan agama dan kehidupan, sunan. Banyak orang yang berfikir bahawa apabila dia telah Islam, maka dengan sendirinya Allah akan membentangkan pada dia kapet merah. Apa dah kita Islam kan, insya-Allah lah. Itu satu pahaman yang cukup silap.
Dan kita bincang dulu bagaimana Allah nak membetulkan pahaman yang silap ini dengan syuhada Uhud seramai 70 orang. Itu penting itu tuan. Itu penting untuk saya dan untuk tuan-tuan semua. Kita lihat benda tadi. Kemudian seterusnya, orang Islam dia jangan menyangka bahawa hari-hari ke depan ni semuanya disediakan untuk mereka. Semuanya mudah untuk mereka. Jangan kita sangka begitu. Dan seterusnya yang kita berhenti baru ini, iaitu perkara yang keempat. Kita berhenti baru ni perkara yang kita tinggal. Orang yang berakal malu untuk meminta sesuatu barang yang mahal dengan harga yang murah. Itu yang kita berhenti baru ni. Wa ulul albab yastahyu, orang yang ulul albab. Dalam Quran banyak sebut perkataan ulul albab. Jadi ulul albab ni orang yang berakal, muka surat 483 tu. Syekh Muhammad Al-Ghazali menyatakan ulul albab ni sifat dia apa? Kita biasa faham ulul albab ni orang berfikir. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali tuan-tuan di sini dia cuba untuk menakrifkan ulul albab tu apa dia? Apa dikatakan sebagai ulul albab? Iaitu di antara sifat ulul albab tadi, yastahyu, dia rasa segan untuk menuntut sil'atul ghaliyah, satu barang yang mahal dengan harga yang murah. Itu ulul albab. Orang yang berakal malu untuk meminta sesuatu barang yang mahal dengan harga yang murah. Lepas tu dia kata ulul albab apa dia? Wahum yubduna istidadahum litadhiyah bi anfusihim liqa'i ma yanshuduna. Ulul albab tadi, mereka menyediakan dirinya untuk berkorban supaya mereka itu layak untuk menerima apa yang mereka cita-citakan. Itu ulul albab. Ulul albab ni tuan-tuan, ulul albab ni ialah dia sentiasa berfikir macam mana saya nak menzahirkan pada Allah Ta'ala bahawa saya ni layak untuk menerima hadiah. Macam itulah. Apa benda-benda yang boleh kita menzahirkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita ni layak menerima hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kita kata kita nak syurga. Kita semua nak syurga. Ulul albab dia akan fikir apakah benda-benda yang perlu dia lakukan supaya dia layak termasuk di kalangan orang yang nak dapat syurga. Macam itulah dikatakan sebagai ulul albab. Mereka menzahirkan persediaan untuk mengorbankan diri mereka demi mencapai impian. Ramai orang mimpi kan? Ramai orang mimpi macam-macam. Tapi adakah kita menzahirkan persediaan untuk mengorbankan diri untuk mencapai kita punya impian? Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia ajar kita ulul albab itu dia. Dan ulul albab ni tentuan dia malu nak minta. Dia malu nak minta satu benda yang harganya mahal, tapi dengan satu benda yang mahal tapi nak bayar murah. Nak dapat syurga. Nak dapat syurga. Tapi nak kurban setitik darah pun tak pernah bagi di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak pernah bagi pun. Sepanjang hidup dia dah pencen sekarang ni. Tak pernah. Agak kira duit tuan-tuan, berapa ribu dah tuan bagi untuk agama Allah Ta'ala? Syekh, tuan, berapa datang rumah tuan? Dah berapa ribu tuan bagi dah? Haji syukur, berapa ribu dah hantar bagi? Jangan jawab lah. Berapa Syekh dah bagi dah? Sepanjang kita hidup ni. Jadi ulul albab dia akan fikir macam tu. Berapa dah aku bagi untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kenapa tuan-tuan? Sebab kita nakkan sesuatu yang mahal. Kita pasti tak bulan-bulan tu kita bagi? Pasti tak? Kita buat tak? Ataupun bila lebih ya? Ni Covid ni ada lebih tak melancong, duit lebih melancong bagilah. Kita tentukan tidak? Kalau kita tertentukan, maka sesungguhnya kita tidak termasuk di kalangan ulul albab. Dia menyediakan sentiasa diri itu dia berikan sebab dia cita-cita dia ialah ma yanshudu, benda yang dia apa yang dia nak. Dan Syekh ni dia kata ulul albab tadi tetapi persediaan pada hari yang aman tidak seharusnya hilang pada hari-hari ketakutan. Persediaan pada hari yang aman tidak patut hilang bila hari ketakutan. Ulul albab yang
dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ialah dia masa dia senang dia bagi, masa dia susah pun dia bagi. Macam perang Uhud. Masa perang Uhud, bila dah terhimpit, tengok macam mana sahabat boleh bangkit semula. Macam mana mereka boleh bangkit semula. Yang ni Syekh Muhammad Al-Ghazali bawa kepada kita. Persiapan hari yang aman, tidak seharusnya hilang pada hari ketakutan. Dia senang ke, dia susah ke, dia sentiasa memberi, dia sentiasa memberi masa, sentiasa membagi sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia akan termasuk di kalangan orang yang menyediakan dirinya untuk layak mendapat habuan daripada Allah Subhanahu wa taala, baru termasuk di kalangan ulul albab. Selama mana kita faham ulul albab ni orang fikir je, tapi ulul albab Syekh Muhammad Ghazali bukan macam tu. Orang ulul albab ni bukan macam tu pada sisi Muhammad Ghazali. Dia berfikir, tetapi berfikir untuk sentiasa dirinya termasuk di kalangan Allah yang akan dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengajaran seterusnya kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ketika aman, innal insana, sesungguhnya manusia, dia kata, fil afiyatihi, pada masa dia aman, qad yatasawwaru al-umur sahlatan mubassatah. Manusia di masa dia aman, dia kadang-kadang dia merasakan semua benda mudah. Itu pengajaran yang Syekh Muhammad Ghazali nak sebut pada kita. Manusia ni kadang-kadang dia menyangkakan masa dia senang, masa dia sehat, masa dia senang, semuanya mudah. Sehingga dia terdorong mengambil risiko tanpa berfikir panjang dan terperdaya. Waqad yata'adda bihi zalika ila mujazafati wal khida', kata. Kadang-kadang kita rasa ambil mudah sehingga kadang-kadang kita tanpa fikir bahawa mengambil keputusan tanpa berfikir panjang. Masa kita senang, manusia banyak lupa. Macam berlaku dalam peperangan Uhud. Kita rasa macam senang je, macam badar je perang, tapi tengok bagaimana bila masa senang semua manusia rasa sama benda tu, kita rasa simple, tapi yang senang bila susah, bila kena baru kita tahu. Bila kuasa dah hilang baru tahu tinggi rendah langit. Macam itulah nak khabarkan. Itu yang Syekh Muhammad Ghazali nak beri ganjaran kepada kita. Dan dia kata, falyahzaril mu'min hadzal mauqif. Orang Islam hendaklah waspada terhadap sikap macam ni, iaitu sikap yang merasakan masa kita senang semuanya mudah. Tak apa, okeylah, negara kita punya, kan? Negara kita punya tu kan, tak kisahlah, insya-Allah lah. Apa kisah Agung kan ada? Agung lah di sana. Agung kan ada? Agung di sana. Agung saja ini. Tengok, sebab kita rasa macam mudah. Kita 60 tahun Syekh kita merdeka, tak ada apa-apa. Itu Singapura. Ini kita. Ini Malaysia. Tengok. Ini Syekh Azali kata kita, masa kita senang banyak kita lupa. Masa kita senang ramai orang lupa. Sebab kita rasa masa senang sahlan mubassatah. Kita masa senang insya-Allah semua benda dilemparkan untuk kita. Kita ada beasiswa JPE, kita ada MARA, kita ada ini, kita ada ni. Tapi bila kita susah, susah kita. Jadi ini yang Syekh Muhammad Ghazali nak ajar kita, tuan-tuan, dan diri saya sendiri, berkenaan dengan pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Uhud. Dia kata, falyahzaril mu'min hadzal mauqif, dia kata. Dan orang Islam hendaklah beringat dengan tindakan sikap yang macam ini. Dia kena beringat dengan sikap yang macam ini. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah mencela sikap yang macam tu. Atau dia kata apa? Wal yastami ila ta'nibillah liman tamannal maut. Naklah dia dengar ila ta'nib, kepada celaan Allah. Perlulah dia mendengar, dalam buku itu kata, terhadap celaan Allah. Iaitu celaan apa? Orang yang rasa simple, dia dah biasa senang kan? Dia lupa bahawa bisa susah nanti parah. Syekh, memang hilang kuasa memang parah. Summa hadu anhu lama jaa. Kemudian kalau terjemahnya, dia perlu mendengar celaan Allah terhadap orang yang pada mulanya bercita-cita mahu mati, kemudian melahirkan diri daripada kematian ketika ia sudah datang. Ini dibuat pada pengajaran kita kenaan masa peperangan Uhud.
Itu yang Syekh Ahmad Ghazali kata berkenaan dengan kita jangan duduk nak kabarkan tuan, jangan kita duduk apa? Duduk selesa lah. Macam tu. Jangan selesa lah. Kita selesa kan, kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada isteri, lepas tu adalah isteri lagi, kena ada anak, ada cucu lagi. Kita jangan selesa lah, kata Allah Ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hakikat keselesaan itu jangan kita rasakan selesa. Allah ajar sahabat bukan dengan kata-kata, tapi dengan kematian. Tu. Tapi dengan kematian. Sebab generasi sahabat ni tuan-tuan, ialah kalau kita nak ngobarkan dulu, mereka tu adalah presiden case. Case yang menjadi rujukan kita. Case yang menjadi rujukan kita. Jadi sebab itu kata Syekh di situ, falyahdharil mu'min hadzal mauqif. Orang Islam dia kata dia kena berwaspada dengan pandangan sikap yang macam ni. Sikap macam mana? Kita rasa benda simple, mudah, masa kita senang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah taknib, Allah cela. Allah cela dalam peperangan Uhud tadi berkenaan dengan orang yang mula-mula bercita-cita nak mati, kemudian melarikan diri daripada kematian ketika ia sudah datang. Masa tu kita tak rasa apa-apa lagi. Tapi bila dah datang kematian tu lagi. Dia bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad kuntum, dan demi Allah sesungguhnya kamu telah mengharapkan tamannawal maut. Tamannawal maut tadi kamu bercita-cita untuk mati, ataupun kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, ataupun kamu bercita-cita untuk dikurniakan sebab-sebab yang boleh membawa kematian. Siapa dia? Iaitu di kalangan para sahabat yang tidak dapat hadir dalam peperangan Badar. Bila datangnya seruan Uhud, peperangan Uhud, dia kata, Rasulullah, kita pergi lawan dekat luar, sebab masa Badar ni kami tak dapat, ni kami nak. Laqad kuntum tamannawul maut, kamu bercita-cita untuk bertemu dengan sebab-sebab kematian. Siapa dia? Itu sahabat yang tidak hadir dalam peperangan Badar. Min qabli an talquh, ataupun min qabli an talqauhu, sebelum kamu bertemu dia, iaitu bertemu dengan saat-saat kematian itu, sebab-sebab kematian ataupun kematian itu sendiri. Faqad ra'aitumu wa antum tanzurun. Dia kata, demi Allah sesungguhnya kamu telah mengharapkan kematian sebelum kamu menemui kematian itu. Di mana kamu berkata, semoga kami ada satu hari seperti hari peperangan Badar. Itu maksudnya, supaya kami mencapai apa yang telah dicapai orang yang syahid di Badar. Sebab tu tuan-tuan, ada hadis Rasulullah kan, hadis Rasulullah yang melarang kita bercita-cita supaya dihidupkan pada zaman Nabi. Tuan-tuan kalau baca adab mufrad ada, tabi'in bila bersalam dengan sahabat, dia kata, untunglah tangan kau ni, dia kata. Sebab tanya, apalah kau untunglah, sebab tangan kau ni besar dapat salam dengan Nabi, tangan aku tak dapat. Jadi sahabat kata, untung kau hidup zaman tak hidup dengan Rasulullah. Kalau kau tahu hidup zaman Rasulullah, kau tahulah macam mana kehidupan kami. Jadi untung kita duduk zaman ni, kita duduk zaman Nabi ni parah ni. Sanggup tuan-tuan? Agak kita ni na'udzubillah lah, kalau zaman Nabi tu kita masuk kumpulan 700 ke 300, kok cania mungkul kan, masuk kumpulan 300 lah. Kan tu doa tuan, tapi itu hakikatnya. Hakikatnya kita alhamdulillah, Allah bagi kita hidup zaman ni, kita gunakan nikmat Allah bagi ni. Kemudian apa yang dicapai, supaya kami mencapai apa yang telah dicapai oleh orang-orang yang mati syahid di Badar. Sesungguhnya kamu telah pun menyaksikan peperangan yang menjadi sebab kematian itu.
faqad ra'aitumuhu, kamu telah saksikan, wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu melihat dengan mata kepala, maka bagaimana kamu masih kalah. Kemudian tuan-tuan, apa yang Syekh nak sampai di situ ialah orang mukmin dia kena beringat dengan sikap ambil mudah, dan jangan kita ambil perkiraan sesuatu masa kita senang. Tak apalah, kita dah 50 tahun merdeka, apa lagi? Tak apalah negara kita punya, tak apalah agung kita ada, tak apalah kita majoriti, tak apalah kursi kita banyak. Jangan ambil mudah. Macam itulah contoh lain. Contoh lain okey jugalah, insya-Allah. Saya cukup buat contoh kecil tu tuan-tuan, sebab supaya kita nampak bahawa apa perkara yang besar dalam masyarakat Islam di negara kita ni. Kemudian Allah mencela orang yang menyesal. Dan patah semangat tak kira tersabar berita angin bahawa Rasulullah telah meninggal dunia. Kita dah bincang tuan-tuan, sahabat bukan patah semangat, kita dah bincang tadi ya. Kemudian tersibar berita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ma kadzalika yasluku ashabul aqaid. Adakah macam tu akan perlu dilalui oleh orang yang berpegang dengan akidah. Jadi kalau Rasulullah meninggal dunia, sepatutnya orang yang bersama Rasulullah ni, adakah mereka tu semestinya patah semangat? Tidak. Sebab kita dengan agama ni bukan kerana diri Rasulullah tadi, tetapi kerana kita ni innahum atba'ul mabadi wala atba'ul ashkhas. Sebab kita ni adalah merupakan pengikut kepada perjuangan mabadi. Dia kata apa jemaah mabadi tu? Sesungguhnya mereka pengikut kepada dasar perjuangan, bukan pengikut kepada individu. Jadi sebab itu tuan-tuan pilih perjuangan apa sekalipun, saya tak nak sebutlah. Tuan-tuan pilih mana perjuangan, kumpulan A ke, kumpulan B ke, kumpulan C ke, kumpulan D ke, mana-mana kumpulan, tuan-tuan pastikan dulu kenapa saya ikut dia. Tapi jangan kau saya tak nak ikut. Tak boleh. Sesiapa katakan tak nak ikut mana-mana, maka dia salah. Dia bertanggungjawab dengan nasib umat di negara kita ni. Kita kena pilih mana perjuangan yang kita ikut. Di sudut politiknya mana, di sudut tasawufnya yang mana, yang kita bincang kan. Mana ikut yang mana. Dan kena tengok mana yang betul-betul mempertahankan mabadi, yang memperjuangkan, yang mempertahankan dasar asas perjuangan, bukan kepada individu. Yang ikut individu yang parah tu. Ikut individu dah salah pun dukung lagi, berapa kali salah dah. Kita bukan berjuang atas dasar individu, tapi kepada dasar perjuangan. Innahum atba'un mabadi, mereka adalah merupakan pengikut kepada dasar perjuangan. La atba'al ashkhas, kita bukan pengikut kepada individu. Itu kena pasakkan betul-betul tuan-tuan. Ini yang Allah nak ajar pada sahabat, bahawa walaupun Muhammad SAW syahid, meninggal dunia, kau kena teruskan perjuangan ni. Sebab kau dengan Islam ni bukan kerana Muhammad SAW, tapi kerana agama yang dia bawa, risalah yang dia bawa. Seandainya Rasulullah terbunuh ketika memperjuangkan agama Allah, para sahabat baginda wajiblah bertahan di medan maut dan menuju ke arah kesudahan yang sama seperti yang dituju oleh pemimpin mereka. Mereka tidak sepatutnya patah semangat dan saling membiarkan sesama mereka. Sesungguhnya, kata Syekh di situ, kerja Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanhasiru fi ida'atil jawanibi. Tujuannya ialah menerangkan sudut-sudut yang gelap dalam pemikiran manusia dan kesudahan mereka. Itu kerja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bawa risalah, menerangkan apa yang tak betul di kalangan manusia dan apa kesudahan mereka. Bila Rasulullah telah menunaikan risalahnya dan berlalu pergi, adakah orang yang telah mendapat cahaya harus kembali semula kepada kegelapan?
dan tidak mahu keluar daripadanya. Rasulullah dah meninggal. Kalau Rasulullah meninggal sekalipun, takkan kita nak kembali kepada kekufuran, kata Syekh Muhammad Al-Ghazi. Sebab kita dengan agama ni bukan dengan sesiapa. Jadi sebab itu tuan-tuan, mana-mana saya nak pesan pada asatizah kawan-kawan. Saya di antara pesanan guru saya dulu, dia kata, Zahri, besok saya ulang benda ni tuan. Kau ke mana-mana, so kau jangan bawa orang kau. Jangan ambil kesempatan daripada anak murid kau. Kau buat macam tu. Saya ingat lepas sekarang ni. Jangan ambil kesempatan. Jangan ikat orang dengan pribadi kita. Biar ikat orang ni dengan agama kita. Ikat orang dengan agama, bukan dengan pribadi kita. Sebab kalau kita tak ada nanti, tinggal macam tu. Rasulullah ikat para sahabat dengan agama, dengan akidah dia. Kemudian dia kata, Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan manusia di sekelilingnya atas dasar baginda adalah hamba Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kecamuk dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud tadi, Rasulullah bangkit, dikata, wahai hamba Allah, kepada aku adalah Muhammad Rasulullah. Dan dalam bicara Allah berkenaan dengan perang Uhud, Allah berbicara dengan Rasulullah berkenaan, dia sebut nama dia dan dia sebut risalah. Wa ma Muhammadun, tengok dalam ayat tu. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tengok. Biasanya Allah bila sebut nama Muhammad, dia akan kaitkan dengan risalah. Kita tengok ayat. Macam ayat sini kan, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad tadi melainkan rasul. Itu satu perkara yang cukup besar yang Allah ajar kepada kita, iaitu kita dengan Rasulullah ni bukan jasad dia itu, tapi risalah dia. Jasad itu dan juga risalah dia. Wa ma Muhammadun, sebab tu Allah sebut nama Muhammad, dia akan kaitkan risalah. Ataupun macam contoh firman yang lain, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Muhammad tadi ayah kepada salah seorang di kalangan kamu, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasulullah. Jadi bila sebut Muhammad, Allah akan kaitkan dengan risalah. Jadi sebab itu kalau kita pembawa risalah, kena kita memang sebut nama kita, tapi kena sebut kita, aku ni membawa risalah, aku tak ada kepentingan apa-apa pun. Anda kena macam tu. Jangan ada kepentingan, supaya ikat dia dengan risalah. Jadi Allah bila sebut nama Muhammad SAW, dia akan kaitkan risalah. Tapi kalau dia panggil ya ayuhan Nabi, dia akan panggil Nabi. Tapi bila sebut Muhammad dia, tuan tengok semua dikaitkan risalah. Ini satu benda yang cukup besar yang diajar kita dalam peperangan Uhud, bahawa kita dengan agama ni bukan dengan memegang peribadi mana-mana, tetapi kerana agama itu. Syekh kita akan meninggal dunia, tuan guru kita meninggal dunia, presiden kita meninggal dunia, semua akan meninggal dunia. Tapi yang kekal ialah perjuangan kita. Itu merupakan faiza mata Abdullah, sekiranya mati Abdullah hamba Allah, maka berterusan silatul kubra bil hayyil ladzi la yamut, maka hubungan kita dengan kabel kita yang besar dengan satu yang hidup yang tidak mati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata Syekh Muhammad Ghazali, itu yang Allah nak ajar dalam peperangan Uhud. Dia bukan cerita-cerita kan. Dia bukan cerita-cerita sok sadap dengar kan, macam tu. Bila mati Abdullah, maka sesungguhnya berterusan silatul kubra. Apa dia? Ikatan yang kuat, yang besar. Apa dia? Bil hayyil ladzi la yamut, iaitu dengan Tuhan, dengan Allah yang hidup yang tidak mati. Baqiyah, kekal, namiyah, kekal dan juga berterusan. Sebab itu Allah sebut tuan-tuan dalam surah Ali Imran, bersempena dengan peperangan Uhud ni, Allah sebut wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad tadi illa rasulun, melainkan rasul. Qad khalat,
min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Fa in mata, sekiranya dia mati, au qutila, ataupun dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, adakah kamu akan kembali semula berkekufuran? Wa man yanqalib ala aqibai, sesiapa yang kembali semula pada kekufuran, fala yadullaha syai'a, maka sesungguhnya dia tidak akan memberikan mudarat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan mengajari orang-orang yang bersyukur. Pelik tuan-tuan, santai kawan. Dia cerita kotak, dia cerita peperangan, tapi cerita syukur. Allah akan mengajari orang-orang yang bersyukur. Sayajzillahu syakirin. Jadi syukur ni apa? Dikatakan syukur tadi apa? Hakikat syukur tadi apa? Sayajzillahu syakir, Allah akan mengajari orang yang bersyukur. Jadi orang bersyukur itu maksudnya apa? Orang-orang yang taat. Sayajzillahu ta'in, Allah akan mengajari orang yang taat. Allah akan mengajari orang-orang yang taat. So Allah sebut, jadi orang yang bersyukur tadi, di antara dia punya fi'il perbuatan dia taat. Dia taat. Jadi di situ menyebut wa ma Muhammadin illa rasulun. Okey. Habis tuan, isu yang penting tu berkenaan dengan kita punya pegangan dalam perjuangan tu, bukan peribadi mana-mana, tapi dasar perjuangan itu. Seterusnya kata Syekh di situ, Al-Quran yang mulia seterusnya memperlihatkan kepada orang beriman pengajaran yang terdapat di sebalik musibah yang menimpa mereka dalam peperangan Uhud. Al-Quran mengajar mereka cara mengelakkan musibah seumpama itu di masa depan. Tengok. Al-Quran mengajar kita cara nak mengelak musibah itu di masa depan. Itu yang penting tuan. Kita baca sirah ni, kita faham macam mana kita nak bersilat di masa depan dalam membawa kehidupan kita dan perjuangan kita. Jika peperangan Badar memberi pengajaran dalam mengelakkan orang kafir, dalam mengalahkan orang kafir, maka perang Uhud pula memberi pengajaran yang seumpama dalam membongkar rahsia golongan munafik. Perkara yang memudaratkan ada kalanya boleh memberikan manfaat, perkara yang memudaratkan boleh memberikan manfaat. Terkadang tubuh menjadi sihat dengan setengah penyakit. Yalah, memang sakitlah peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Dua-duanya sakit. Dikatakan daratin nafi'ah, kesakitan yang memberikan manfaat. Kadang sihatul ajsam bil ilal, sehatnya tubuh dengan cara sehatnya tubuh. Terkadang tubuh menjadi sehat dengan setengah penyakit. Tubuh menjadi sehat dengan setengah penyakit. Ada penyakit yang boleh menjahatkan kita. Boleh jadi akibat daripada tindakan tidak mematuhi dalam peperangan ini merupakan satu pengajaran yang mendalam daripada kaum muslimin mempelajari nilai ketaatan. Itu yang Allah nak ajar. Pentingnya nilai taatan, ketaatan. Jemaah yang dikuasai oleh arahan satu individu atau ahli dan kuatnya dikuasai oleh kecenderungan individu yang tidak terkawal, tidak akan berjaya dalam mana-mana pertembungan. Kumpulan yang dikuasai, bahkan jemaah seumpama ini tidak akan memuliakan dirinya dalam satu peperangan atau perdamaian. Seluruh umat manusia, sama ada yang kafir ataupun beriman, mengetahui hakikat ini. Hakikat apa tuan-tuan? Iaitu jemaah, kumpulan yang pemikirannya tak sama, dia akan kalah. Macam orang kita lah, saya nak senangkan tuan-tuan. Orang Melayu ni, parti politik mana ke, kumpulan mana ke, orang masjid ke, orang surau ke, apa agenda bersama yang perlu didukung bersama. Kena ada. Macam itulah cerita dia. Kita mesti konsisten agenda kita bersama. Orang Islam mesti konsisten agenda kita bersama, mesti dukung bersama. Ikut mana sekalipun, kau duduk kat sini, kau A, kau kat B, kat C, kau mesti sama agenda. Dia jangan agenda peribadi.
Kalau agenda tak sama, maka sesungguhnya dia tak akan menang, tak akan mulia sama ada dalam keadaan peperangan ataupun perdamaian. Masa kita berkuasa pun dia akan ada orang, masa kita tak berkuasa pun dia akan ada orang. Sebab agenda kita tak konsisten. Orang Islam tak konsisten kita agenda. Daripada dulu sampai sekarang kan, memang tak sama. Tuan-tuan, senang ya tuan-tuan. Untuk negara kita ni kan, agenda kita pertahankan perlembagaan tu dah okey dah. Pertahankan perlembagaan, apa pelanggaran? Kita buat setakat ni, kita pertahankan perlembagaan yang ditinggal dari orang putih tu pun dah okey dah. Apa pelanggaran dia? Islam bukan persekutuan. Jadi mana-mana NGO ke, parti politik ke, kena dukung yang tu. Bukan saya dukung, dia kena agenda akan betul-betul. Buat secara konsisten. Hak orang Islam. Hak pemberian lesen. Lesen, saya sebut kali dulu kan, lesen sebenarnya dalam undang-undang tubuh macam ada Negeri Sembilan, lesen tak boleh dibagi pada orang bukan Melayu. Lesen kena bagi orang Melayu. Tapi sekarang orang tak dukung lah. Jadi sekarang saya ingat dulu orang lain kalau zaman tahun 70-an dulu, orang bangsa lain kalau nak lesen, kalau nak luri, dia kena di Alibaba kan. Tuan-tuan sempit tak masa tu? Saya sempit. So, orang kampung situ ada ramai dapat lesen. Jadi lesen tu dia sewakan kepada bangsa yang bukan Islam. Baru mereka boleh berniaga. Dulu orang dukung zaman 70-an 80-an. Sekarang ni tak kisah. Orang dulu awal-awal tu mengikut betul. Anak-anak Melayu dulu memang diberi beasiswa sebab disebut dalam disandarkan pada perlembagaan, pada undang-undang tubuh. Jadi mana-mana perjuangan pun kita seru, siapa yang berjuang sekalipun kita berjuanglah. Paling kurang tak dapat nak perjuangkan Islam, perjuangkan supaya dukung balik undang-undang tubuh negeri dan juga perlembagaan. Carilah tuan-tuan, kalau nak join perjuangan, carilah orang yang berjuang macam tu. Jangan berjuang nak bela ekonomi. Tak ke mana dah. Jual sekat bela ekonomi, paut, makan buang. Cari orang berjuang untuk tegakkan balik perlembagaan kita, pertahankan balik. Takat tu pun okey lah, kita meninggal dunia kalau dapat orang laksanakan semua tu pun dah okey dah tu. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan pun kan, tuan-tuan bagi sumbangan kepada orang yang dukung perjuangan kembalikan semula keluhuran perlembagaan. Setakat ni lah. Tengoklah. Carilah. Bagi duit ke dia orang. Kau jawab kan? Bagi dia. Jangan bagi duit atau harah. Sebar je duitnya. Bagi duit kita tu sedar je, kita bagi sumbang kepada orang yang berjuang untuk mengembalikan semula keluhuran perlembagaan dekat negara kita ni. Negara kita tuan jadi negara yang tak ada rupa. Dah maaf tuan panjang sikit lagi. Negara kita sekarang ni negara yang tak ada rupa. Apa rupa negara kita? Siapa rupa? Tak ada rupa apa. Kalau orang Melayu ada rupa Melayu. Kalau orang India ada rupa India. Saya Melayu ada rupa Melayu. Okey, Malaysia ni rupa apa negara ni? Apa rupa dia? Apa wajah dia? Tak ada. Jadi kita cari untuk memberikan keluar wajah ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak bawa tadi bahawa bersama dalam kita punya agenda. Bersama dalam kita punya agenda. Jadi sesungguhnya tuan-tuan, kalau saya simpulkan bahawa dalam isu bersama agenda ni, Allah nak ajak kita, dia bukan dengan kata-kata macam turun surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan turun macam tu, tapi dengan darah, air mata dan kematian. Kenapa? Sebab benda tu besar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sering kita baca kan, yang imam baca pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada terlanjur kata, terkasar bahasa. Kita mohon maaf pada baginda sallallahu alaihi wasallam sekiranya cara kita mualah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ini lari daripada apa yang sebenarnya, dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala yang salah atau kelemahan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.